wabarakatuh. Bagi yang belum i'tikaf, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sama-sama kita membaca ayat 1 hingga ayat 10 surah Al-Kahf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan Nazir, Jabatan Kuasa, tuan-tuan dan tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi perkongsian kita pada tengah hari ini, kita mengambil manfaat daripada kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan kepada cabang iman, iaitu pada cabang iman yang ke-17, kepentingan ilmu. Mempelajari ilmu itu adalah merupakan satu daripada kesempurnaan iman ataupun cabang-cabang iman. Kalau kita melihat pada cabang ini didatangkan beberapa dalil daripada nas ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita bahawa menuntut ilmu itu adalah merupakan satu daripada kewajipan. Hadis yang menjadi usul perbincangan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajipan ke atas seseorang Islam. Baik, kalau kita melihat ada beberapa riwayat hadis yang menceritakan dan menggambarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya yang pertama, bagaimana manusia ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i, yang bermaksud akan datang kepada manusia satu zaman di mana seseorang itu tidak lagi peduli ia akan dari mana ia mendapat harta dan dari yang halal ataupun yang haram. Ini merupakan satu realiti yang berlaku pada hari ini. Bagaimana manusia ini tidak lagi mempedulikan soal yang halal dan haram pada harta dan rezeki mereka. Maka kalau kita melihat bagaimana manusia pada hari ini sanggup melakukan apa cara demi untuk mendapatkan sesuap nasib mungkin, atau untuk menambahkan pendapatan mereka, ataupun kalau kita lihat pada hari ini betapa banyaknya ruang-ruang, peluang-peluang bisnes dan juga apa sahaja dengan cara yang tak jelas ataupun cara yang syubhah, tetapi kita dah tak mempedulikan. Kita tidak mau lagi merujuk kepada orang yang ahlinya, mungkin di kalangan pakar kewangan Islam ataupun pakar muamalat, berkaitan dengan apa-apa platform perniagaan yang kita hadapi pada hari ini, terutamanya secara atas talian. Ini menggambarkan seolah itulah tanda akhir zaman, bagaimana manusia ini tidak lagi mempedulikan secara serius tentang sumber pendapatan mereka itu, sama ada pure, betul-betul halal ataupun sebaliknya. Kemudian disebutkan juga pada gambaran hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah yang bermaksud manusia ini nanti
akan datang perangai-perangai yang buruk, terutamanya berkaitan dengan inhilalil hukm, berkaitan dengan akhlak mereka. Kata Rasulullah, yang bermaksud akan muncul beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Di pagi hari mereka ini dalam kemurkaan Allah, dan pada petangnya mereka dalam kemarahan Allah. Maknanya kehidupan dia 24 jam ini sentiasa mengundang waliyazubillah min zalik, iaitu kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Dalam kalau lihat hari ini mungkin manusia tak berapa nak jumpa secara berdepan ataupun menunjuk kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh. Tetapi kalau kita melihat daripada segi kemudahan media sosial yang ada pada hari ini, betapa mudahnya masyarakat kita, terutamanya generasi muda pada hari ini, yang menunjukkan betapa rendahnya nilai akhlak, betapa rendahnya nilai agama ke atas diri mereka apabila mereka dengan bermudah-mudah untuk menunjukkan kemaksiatan itu secara zahir, secara terang-terangan, dan mereka tak malu lagi dengan apa sahaja yang sebenarnya sebelum ini pada masyarakat kita dan adat kita, bahkan dari segi agama kita, adalah sesuatu yang jelek ataupun sesuatu yang tidak manis dipandang. Maka ini adalah gambaran yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ketiga gambarannya dalam hadis Ibnu Majah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang bermaksud akan datang tahun-tahun penuh pendustaan yang menimpa manusia. Bagaimana mungkin? Itu maksudnya pendusta itu dipercayai dan orang yang jujur itu didustai, dan amanah yang diberi kepada pengkhianat, dan orang yang jujur itu dikhianati. Dan inilah hadis. Maka kalau kita melihat, iaitu orang-orang yang disebutkan bukan ahlinya untuk menguruskan urusan orang awam. Hadis ni panjang syarah dia tuan-tuan. Mungkin kita tak bincang lah, cuma saya nak sebutkan pada cabang iman yang ke-17. Dan yang keempat inilah dia, iaitu ilmu yang ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala dengan cara mematikan para ulama. Dan ini merupakan musibah kepada umat sebenarnya. Umat apabila tidak ada lagi murabbi, tidak ada lagi mursyid, guru-guru yang mursyid yang boleh membimbing kehidupan mereka berlandaskan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini musibah yang besar kepada umat kita. Sebab tu kalau kita lihat pada cabang iman ini, bagaimana disebut oleh pengarang kita, ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu untuk mengenal pencipta yang maha tinggi, Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang dimaksudkan. Adapun kalau kita nak bincangkan tentang ilmu duniawi berkaitan dengan sains, teknologi dan sebagainya, ia juga adalah ilmu. Tetapi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah menjadi teras dalam kehidupan kita, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disebutkan mengetahui segala perkara yang datang daripada Allah Ta'ala. Ini merupakan ilmu yang wajib kita pelajari. Dan ia juga, kata pengarang kita, ia adalah mengetahui tentang kenabian dan sesuatu yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewa berbanding dengan yang lain. Makna kita ni, kalau kita sebut dalam kitab Risalah Tauhid ni, kita ni wajib kenal Nabi, wajib kita beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Adapun mengetahui, maknanya kita berusaha untuk mendalami siapakah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan satu kewajipan. Maknanya jangan jadi satu orang yang bila sebut nama Nabi Muhammad, nama ayah dia kita tak kenal. Bila sebut nama Nabi kita, nama ibu dia kita tak kenal. Itu belum lagi kita nak bincangkan tentang apa yang dibawa, hukum hakam yang berkaitan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga mengatakan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang mengetahui tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala dan segala ketetapannya, dan ataupun serba tahu tentang sumber hukum hakam ini diperoleh daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga qiyas ataupun syarat-syarat ijtihad, itu dengan syarat-syarat ijtihad yang termaktub. Baik. Maka ini di antaranya di kalangan manusia ini ramai. Maka kata Allah Ta'ala, yang paling kenal Allah Ta'ala iaitu di kalangan orang yang ada ilmu, iaitu para alim ulama. Yang disebutkan di Al-Fatir dalam surah ayat yang ke-28, Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah daripada kalangan hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kerana apa? Kerana ulama lah yang kenal Allah Ta'ala. Kerana mereka mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu yang betul.
mereka tahu apa hukum hakam, mereka tahu apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh, maka mereka lakukan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Maka jadikanlah para ulama ni sebagai contoh untuk kita menjadi satu hamba yang ada sikap khasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala. Kita tak buat apa yang Allah larang dan kita patuh dan taat di atas apa segala yang Allah perintahkan ke atas kita. Begitu juga Allah menggambarkan bagaimana orang yang jahil dengan orang yang ada ilmu ni. Di antaranya disebutkan dalam surah Az-Zumar, kata Allah Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Yang bermaksud, adakah sama orang yang mengetahui dugaan orang yang tidak mengetahui, ataupun adakah sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Maka ni beza orang yang tak tahu dengan orang yang tahu. Sebab tu pernah satu tempat pedalaman tuan-tuan, dia buat satu temuduga. Temuduga ni nak pilih imam. Jadi soalan dia nak jadi imam ni taklah payah mana pun. Biasanya tanya tentang hukum tajwid ataupun hukum hakam berkaitan dengan fiqh solat lah, berkaitan dengan solat. Mungkin rukun solat ni ada berapa, sebutkan. Tapi dia tanya, sebab ni bila nak jadi satu orang imam ni, dia kena jelas tentang hukum hakam. Antaranya dia mesti suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi soalan ditanya kepada dia, iaitu tuan tolong terangkan apa yang dimaksudkan dengan najis berat dan juga najis ringan. Kita kalau secara sepintas lalu kita rasa mungkin boleh jawab lah. Jadi kawan ni pun mungkin tak baca, mungkin tak ready, mungkin tak cukup dalami ilmu. Lalu dia kata mudah saja, dia kata. Kalau nak tahu najis berat tu, dia kata, kalau kita buang air besar, dia tenggelam. Kalau kita najis tu dia timbul tu, mana najis ringan. Jadi nampak gayanya tak panjang lah interview tu, dia berhenti setakat tu je. Maknanya kena tahu. Ini membezakan orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Baik. Kemudian kalau kita lihat lagi, bagaimana para ulama mengajar kepada kita apabila duduk dalam mana-mana majlis ilmu, maka perbetulkan niat kita. Kerana niat itu adalah merupakan akan membawa ke mana arah yang kita sedang lakukan, ibadah yang kita lakukan. Satu orang ulama, nama dia Imam Abdul Rahman bin Muhammad, seorang ulama hadis. Dia kata, aku tidak akan memulakan tulisan berkaitan dengan hadis, kitab-kitab hadis ini, melainkan aku mulakan dengan membawa hadis berkaitan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Kerana penting memulakan sesuatu amalan kita itu dengan niat. Kalau niat kita betul kerana agama kita, maka kita dapat agama. Tapi kalau niat kita kerana kemahsyuran, kerana ingin dipuji-puji, ataupun kerana interest, kepentingan dunia kita, maka itu kita akan dapat dan meninggalkan akhirat kita. Sebab tu 4 niat yang disebutkan di antaranya sebagai panduan kepada kita. Niat belajar ilmu agama itu semata-mata kerana Allah. Yang pertama kata ulama antaranya, iaitu kita berniat supaya ilmu yang kita pelajari itu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Kita jangan tuju pada orang lain. Kita kata pada diri kita, aku belajar ilmu agama ini adalah kerana untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri aku ni. Mungkin waktu muda sibuk dengan benda lain. Bila masa usianya kita, Allah bagi lagi rezeki sihat, rezeki masa kita. Jadi kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu, kita kata, semoga ilmu ni dapat mengangkat kejahilan yang ada dalam diri aku. Yang keduanya, kita berharap juga supaya ilmu yang kita pelajari ini adalah dapat mengangkat kejahilan pada orang sekeliling kita. Anak-anak kita, isteri kita, mungkin mereka ni tak pernah mendalami tentang ilmu. Lalu kita mempelajari ilmu sebagai kita menjadi wakil dalam keluarga kita. Apabila anak tanya kita tentang satu perkara berkaitan dengan agama, kita boleh jawab. Apabila isteri tanya kita berkaitan dengan wanita, darah wanita dan sebagainya, maka kita sebagai suami itu represent, kita wakil dari keluarga kita orang ilmu, maka kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita duduk majlis ilmu ini dapat mengangkat dan menghilangkan kejahilan orang yang berada di sekeliling kita, yang paling rapat dengan kita, iaitu ahli keluarga kita. Mungkin kalau kita duduk dengan adik-beradik kita, dengan adik-beradik kita. Mungkin lebih itu kita duduk dengan kejiranan kita, masyarakat kita, dan lebih lagi lah besar daripada itu. Kemudian ilmu ini juga kita niat supaya ilmu itu dibicarakan dan tidak hilang. Kita bimbang saat kita duduk satu kawasan, satu mukim, satu kampung, satu perumahan, tidak disuburkan dengan majlis ilmu, menyebabkan ilmu itu tidak dibincangkan.
Sehingga tiba satu saat nanti bila orang tanya kepada kita, tidak ada seorang pun boleh menjawab tentang persoalan tersebut. Maka ni satu musibah kepada masyarakat tersebut. Sebab tu penting ilmu itu disuburkan dengan apa platform sekalipun. Masjid dengan cara masjidnya, madrasah tahfiz dengan cara mereka, yang mana ada pejabatnya mungkin disuburkan dengan tazkirah pada waktu zuhur dan sebagainya, terpulang asalkan ia dibicarakan, dan supaya itu ahli kita di bawah tanggungan kita, sama ada anak buah pekerja-pekerja kita ataupun ahli masyarakat kita, mereka ni bukanlah di kalangan orang yang jahil dan tak tahu tentang hukum hakam berkaitan dengan agama. Dan yang akhir, yang keempat itu sudah tentulah kita menuntut mana-mana ilmu itu adalah untuk kita beramal akhirnya, tuan-tuan. Bukan untuk kita perdebatkan, untuk kita nak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu bukan tujuan kita belajar ilmu. Ilmu kita pelajari sudah tentulah untuk diri kita, bekal kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan amalan yang betul, amalan yang sahih. Maknanya kita belajar ilmu ni sebab kita nak praktikkan. Kita belajar hari ni, mungkin kita mengaji kitab tentang berkaitan dengan solat, maka kita pun dapat perbetulkan dengan cara ilmu yang betul solat kita dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Jadi setakat tu dulu, tuan-tuan ya. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan baca sambungan hadis yang berkaitan dengan 6 perkara yang mana Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita yang diakhiri dengan kelebihan menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan